Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan, berada dalam bulan Ramadan, dapat melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Kedatangan bulan Ramadan ini ibarat seperti mana kedatangan tetamulah kepada kita. Kalau kita tahu nak datang dalam Ramadan ini, seperti mana tetamu yang nak datang ke rumah kita. Bila kita tahu tetamu nak datang ke rumah kita, kalau kita nak terima tetamu tu, kita perlulah, selalu biasanya kita menyediakan juadah yang sedap, tempat-tempat untuk tetamu nak berehat. Jadi kita akan tunggu tetamu tu datang. Kita nampak itu apabila kita lihat tetamu tu nak hadir, kita terima tetamu tu dengan penuh kerelaan hati. Kita akan seronok tengok tetamu nak mai rumah kita. Kita akan masak sedap-sedap untuk tunggu tetamu yang hadir rumah kita. Tetapi kalau kita tak suka, saya ibaratkan macam mak mentua nak pergi rumah menantu. Menantu tak berkenan dekat mak mentua tu. Sahabat kata mak mentua nak mai, menantu ni akan kata kat suami dia, mak ampa nak mai dah. Mak nak mai tu, kalau mai sekali lagi semua salah, semua tak kena. Ibarat macam tak reda nak menerima tetamu. Begitulah kita, bila kita nak terima tetamu kita ni bulan Ramadan, sudah pasti kita nak terima tetamu ini dengan penuh rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tetamu yang nak amal kat kita ni, yang kita dapat, kita bersama dengan tetamu ni, tetamu yang akan membawa rahmat, barakah, maghfirah kepada kita. Sebab tu dalam bulan Ramadan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu itqun minan nar. Makna Allah, Nabi mengatakan di awal bulan Ramadan itu penuh dengan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. 10 awal yang awal, 10 yang pertengahan penuh dengan maghfirah, dan 10 yang akhir itqun minan nar, kita dilepaskan daripada azab api neraka Allah. Bulan Ramadan ini disebut oleh, berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa qila innama summiya Ramadan li'annahu yarmidu zunuba ayyu yuhriquha bil a'malis salihah. Dikatakan bulan Ramadan ini adalah kerana bulan ini adalah bulan yang membakar. Bulan Ramadan ini perkataan dia Ramadha, bermula dengan perkataan Ramadha, iaitu membakar. Sesungguhnya dinamakan bulan ini Ramadan kerana ia membakar dosa-dosa, iaitu membakar dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Dalam bulan Ramadan Allah telah perintahkan kita berpuasa sama seperti umat terdahulu berpuasa, dan di akhir daripada Ramadan kita akan mendapat menjadi, keluar daripada Ramadan ini kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan diturunkan kepada kita Al-Quran, petunjuk kepada manusia dan juga memberi keterangan-keterangan yang benar, yang betul, dan juga perbezaan di antara yang salah dengan yang baik. Kalau kita maklum kepada di luar sana, dalam bulan Ramadan ini kita baca Quran dapat pahala berganda-ganda. Macam mana kita kata dapat pahala berganda-ganda ini? Macam mana kita tahu? Kita tahu untuk dapat pahala berganda-ganda ini telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bayinatin minal huda wal furqan. Penjelasan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita apabila apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semua mendapat gandaan-gandaan pahala. Hatta kita membaca Al-Quran satu huruf dapat 10 pahala. Dia bukan satu ayat, satu huruf mendapat 10 pahala. Sepatutnya apabila kita telah dianugerahkan sampai dalam bulan Ramadan, sepatutnya kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita gandakan pahala, dan bulan Ramadan juga akan membakar dosa-dosa kita dengan kita melakukan amal-amal soleh. Pilihlah apa yang kita nak lakukan dalam bulan Ramadan ini, dan apa yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, apa yang kita telah masak. Kalau orang perempuan ni menu dia ada 30 menu untuk masak. Hari pertama masak asam pedas, hari kedua nak masak gulai, hari ketiga nak masak pula patin tempoyak, hari keempat nak masak ayam golek, hari kelima nak masak. Tapi kita tahu tak apa lagi menu-menu yang baik untuk kita buat dalam bulan Ramadan ini? Kita ada menu-menu yang baik untuk kita lakukan dalam bulan Ramadan. Di sini saya akan cuba baca menu lazat Ramadan yang perlu kita buat. Menu lazat Ramadan yang kita nak buat ni, pertamanya kita kenalah 30 menu lazat pertama kita ni. Pertama, tilawatul Quran. Sehari sejuzuk paling kurang. Kena baca Al-Quran sebab Allah Ta'ala gandakan pahala dalam bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala hebatkan bulan Ramadan ini kerana diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kehebatan malaikat kerana malaikat Jibril hebat, malaikat Jibril kerana membawa wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat bulan Ramadan kerana diturunkan Al-Quran. Jadi menu yang paling hebat untuk kita pertamanya, kita cuba tilawatul Quran. Kita sama ada kita baca seperti mana kita baca berkumpulan, kita baca dengan secara beramai-ramai, kita baca dengan kumpulan, supaya dalam bulan Ramadan ini kita berazam untuk menu pertama kita ini kita nak habiskan juga 30 juzuk Al-Quran. Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran kepada kita seperti mana firman Allah, inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nazira. Sesungguhnya aku utuskan engkau ya Muhammad dengan kebenaran, basyiran wa nazira, membawa berita gembira dan juga peringatan kepada manusia. Kita dapat ayat awal itu menggunakan perkataan basyira, benda yang gembira. Apa yang kita buat ni menggembirakan kita, iaitu apabila kita membaca Al-Quran sampai 30 juzuk dengan berapa ribu huruf yang ada itu, akan mendapat paling banyak pahala yang kita tak akan dapat dalam bulan-bulan yang lain. Walaupun kita kata ala bulan lain pun tak apalah, boleh baca, tapi tak sama. Bacaan di bulan lain tak sama dengan bacaan di bulan Ramadan. Kalau bulan lain kita baca macam biasa mungkin pahalanya satu, tapi bulan Ramadan kita akan dapat gandaan pahala yang banyak. Jadi kita mengambil peluang ini untuk menu pertama lazat kita. Menu lazat kita pertama ialah tilawatul Al-Quran, sejuzuk sehari paling kurang untuk membakar. Bila kita baca Al-Quran yang disebut kepada kita tadi, bulan Ramadan bulan membakar dosa-dosa kita. Dicerita dalam Al-Quran juga, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh daripada kalangan laki-laki ataupun perempuan dalam masa yang sama, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu, maka Allah Taala akan bagi kepada dia kehidupan yang baik. Bermakna Al-Quran menceritakan kepada kita, bila kita menjadi man amila salihan, siapa yang melakukan amal soleh, tak kira lelaki ke ataupun perempuan. Lelaki kalau buat amal soleh akan dapat kehidupan yang baik. Perempuan kalau melakukan amal soleh mendapat kehidupan yang baik. Di bulan Ramadan ni banyak kita boleh buat benda baik, terutamanya orang perempuan. Bangun awal pada orang lelaki, masak nasi pukul 4 bangun dah. Fikir pula ni, suami nak makan apa, anak pertama nak makan apa, anak kedua nak makan apa, nak masak bagi makan tu, nak bagi mereka lalu makan. Sebab sahur ni kadang-kadang tak berapa nak lalu makan. Anak pertama nak makan ayam goreng, anak kedua nak makan telur mata kebau, suami pula nak makan telur masin. Semua kena masak. Telur masin buat untuk suami, anak lelaki goreng ayam untuk anak, goreng telur mata kebau untuk anak yang kecil. Semua kita buat tu amal soleh kita, niat kita nak bagi anak kita ni lalu makan. Bila dia lalu makan, dia boleh berpuasa.
baiknya orang perempuan nak beramal soleh yang senang. Sebab tu man amila salihan, siapa yang melakukan amal soleh, sama ada lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, dalam masa yang sama dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin apa yang dia buat ini mendapat ganjaran terbaik daripada Allah, apa yang dia buat ini untuk mengajak anak dia melakukan amal ibadah kepada Allah, apa yang dia buat ini adalah untuk anak dia menjadi orang yang taat kepada perintah Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Taala akan bagi kehidupan. Orang perempuan ni kena sabar. Kita orang perempuan ni kena sabar. Kalau nak pergi gerak anak tu, kadang-kadang pergi gerak kali pertama baru tarik ke selimut kat lutut. Kita pergi dapur tak bangkit lagi, kita sabar, kita jadi mak sabar. Lepas tu pula nak pergi pula yang kedua, nak gerak pula, dia beralih kanan pula. Kita pergi dapur duk tunggu nak makan, tak bangkit lagi, tidak bangkit sok dah gerak tu. Tapi sampai kali ketiga kita pergi gerak, bangkit lah kan, masa nak habis dah baru dia bangkit. Sabar kita ni pergi gerak. Kalau ikut kita tak payah duk gerak dah tak mau makan, kita gerak anak kita makan sok. Itu amal soleh kita kepada keluarga kita. Jadi Al-Quran menceritakan kita akan mendapat satu kehidupan yang baik. Kalau anak kita puasa, suami kita puasa, lakukan rumah tangga yang berpuasa, kita nak masak saat lagi masa iftar, kita seronoknya nak masak. Dalam bulan Ramadan juga Allah Ta'ala bagi kita masak tak banyak kali, masak 2 kali je, waktu iftar dan waktu kita nak bersahur. Kalau waktu iftar ni, kalau kita rajin masak, masaklah bagi lebih-lebih. Kita sedekah dekat jiran sebelah rumah, buat cucuk pisang tu, kalau ada sesikat, buat sesikat. Kalau kata sebiji tu, kalau boleh belah 3, belah 3, bagi lebih kat cucuk tu, nak bagi jiran sebelah kanan, jiran sebelah kiri, jiran depan, jiran belakang, sekurang-kurangnya sampai cucuk tu kat kita. Jadi kat mereka, sekurang-kurangnya kita dah lakukan hubungan silaturahim. Semua ni diceritakan kepada kita kebaikan. Apabila kita tadabbur Al-Quran, kita akan melihat betapa banyaknya Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada kita apabila kita melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, menu lazat kita yang kedua, cek balik hari ni berapa malam dah kita buat tarawih. Kalau malam ni saya rasa malam ke berapa belah dah ni, malam ke-3, malam ke-14 malam ni, makna kita kena solat tarawih minimumnya 8 rakaat setiap malam. Paling malam paling banyak, kalau paling tak mampu pun tak larat sangat, buat 8 rakaat. Orang perempuan ni kalau tak boleh buat kat masjid, boleh saja kita buat solat tarawih kita di rumah. Ajak anak-anak beriman, kita berimam dengan anak. Kalau anak tu kecil, kita jadi imam. Tak boleh baca surah panjang-panjang, bacalah surah yang kita mampu baca. Kita baca surah-surah dalam surah Juzul Amma pun dah cukup. Kita baca daripada Al-Hakumut Takatsur sampai habis pun dah cukup. Untuk 8 rakaat sekurang-kurangnya kita dapat telah menyelesaikan untuk menu lazat kita. Sebab sembahyang solat tarawih ni tak ada dalam bulan lain. Kita kata tak apalah, nanti saya kuatlah, kita nak buat dalam bulan Syawal esok solat tarawih. Tak boleh. Allah Ta'ala tak bagi dah pahala kat kita. Kalau kita buat 20 rakaat pun tak bagi dah. Buat lebih pada tu, Allah Ta'ala tak bagi dah pahala solat tarawih. Kalau solat tarawih hanya ada dalam bulan Ramadan. Rebutlah peluang untuk buat solat tarawih ini. Rugi sangat kalau kita tak solat tarawih. Allah Ta'ala suruh kita di siang harinya kita dah berpuasa, di malam harinya pula kita beribadat kepada Allah SWT. Semua ganjaran yang kita buat tu Allah akan beri ganjaran yang terbaik kepada kita oleh Allah SWT. Dan dalam yang ketiga menu lazat kita, iaitu kita ambil peluang melatih diri kita dalam bulan Ramadan ini. Kita sembahyang salat tarawih, lepas tu kita bersama dengan imam kita buat salat witir 3 rakaat. Dan solat-solat yang kita buat dalam madrasah Ramadan ini kita teruskan lepas pada bulan Ramadan. Tambah kita orang perempuan ni bangkit awal, kadang-kadang nak pergi kerja bangkit awal, masak awal, lepas tu bangkit sediakan bekal ke anak-anak, sediakan untuk penyediaan di rumah. Kalau kita sebagai suri rumah pun kita bangkit awal. Kalau kita sebagai seorang yang berkerjaya pun kita bangun awal. Bangun awal ni ambil peluang buat solat tahajud, buat peluang, ambil peluang solat witir. Kalau kita tak boleh buat di waktu awal, kita buat di waktu akhir sebelum masuk subuh. Kita cuba buat solat witir ini, dan insya-Allah kita akan dapat menu lazat kita. Yang keempat,
Menu lazat kita lah beri makan orang yang berbuka puasa walaupun dengan sebiji buah tamar setiap hari, walaupun dengan sebiji buah tamar setiap hari. Contohnya kita ni boleh buka orang tambah orang perempuan lagi senang lah. Kita orang perempuan ni senang sangat nak bagi orang berbuka puasa. Buat lambuk tu banyak-banyak pi hantar. Buat lambuk bukan susah pun nak buat lambuk. Masukkan beras dalam periuk, ada menu, ada ramuan-ramuan yang kita masuk, kita buat daripada pukul 10 kita mula start masak pelan-pelan, sekurang-kurangnya satu periuk. Yang kita buat dapat banyak periuk tu, kita masukkan dalam kontainer, dalam plastik ke mana-mana, kita pergi edar. Kita pergi edar di rumah mana-mana, rumah orang tua-tua ke, mahat tahfiz ke, pondok-pondok orang tua-tua ke. Allah, senang je nak bagi orang makan berbuka puasa. Nabi kata untuk orang perempuan ni, ketika Nabi di Mi'rajkan, Nabi banyak nampak sangat orang perempuan ni banyak dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika satu hari Nabi lalu dalam sekumpulan wanita, di situ ada Sayyidatuna Fatimah. Nabi kata, kalaulah sekiranya kamu nak menyelamatkan diri kamu daripada azab api neraka Allah, kamu banyaklah bersedekah, walaupun bisyiqqi tamrin, walaupun sebelah biji tamar. Makna kita rajin bersedekah. Orang perempuan ni sedekah kita paling senang nak bersedekah. Bangun pagi senyum kat suami pun dah sedekah. Nampak suami, ya Assalamualaikum bang, dah bangun, mari kita bangun nak makan. Allah, sedekah dah, suami pun tengok, Allah kembanglah dadanya, Allah seronoklah, isteri dah senyum dekat dia. Tu sedekah kita dapat pahala. Tengok muka suami asyik tidur aja. Tak boleh, kurang. Mana kita kena latih diri kita bersedekah yang paling mudah dan senang, iaitu senyum kepada suami. Bangun tidur senyum pada suami, bercakap dengan lemah lembut, senyum dengan anak-anak, masya-Allah. Ambil anak nak pergi sekolah, sikat rambut anak pula, masya-Allah. Lagi Allah Taala bagi pahala yang banyak. Mudahnya orang perempuan nak dapat pahala sambil masak-masak tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis tak ada pun nak bagi lembut hati anak suami, ya latif ya latif ya latif ya latif. Semua itu doa-doa kita yang Allah Taala, Allahu Rabbi, dalam bulan Ramadan ini ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku akan makbulkan doa-doa semua ni. Minta ke Allah Taala, ya Allah, dengan makanan yang aku masak ni, ya Allah, jadilah anakku yang lembut hatinya, ya Allah, dengar cakap, ya Allah, ringan tubuh badan untuk beribadat kepada Allah, ya Allah. Kalau kita ada mak pula, ya Allah, doalah mak bagi sihat, ya Allah, bagi mak aku ringan sakit, kurangkan sakitnya kalau mak sedang sakit. Allahu Rabbi, banyaknya kita boleh buat dalam bulan Ramadan. Yang kelima juga, yang kelima pula, kalau kita dalam bulan Ramadan ini solat fardu 5 waktu berjemaah setiap hari yang dianjurkan kepada kita. Ini mana lazat kita. Kalau boleh di rumah solat jemaah dengan anak-anak. Kalau suami pergi masjid, kita solat dengan anak-anak. Kalau tidak ada anak-anak, tunggu suami balik pada masjid, suami buat solat sunat, kita solat wajib ikut belakang dia. Boleh buat solat untuk berjemaah. Yang keenam, menu lazat kita tahajud. Sematu malam minimum 2 rakaat. Kita letak nasi atas rice cooker tu, kita pergilah sembahyang 2 rakaat. Kan boleh tunggu nasi, tak tunggu nasi tu, sekali dia masak sendiri, pergi sembahyang 2 rakaat. Hagi mai pula masak apa lagi, nak goreng apa lagi yang kita nak masak. Allah, mudahnya urusan kita dalam bulan Ramadan ini. Niat nawai tu nak tidur tu, sebelum nak tidur tu, sebelum tidur tu dah kita baca semua dah doa-doa pelindung diri kita. Kita dah baca surah Al-Mulk. Lepas tu kita baca 21. Ulama kata 21 kali bismillah. Kita niat di hati kita, kita nak bangkit sekian-sekian waktu. InsyaAllah, kalau kita niat nak bangkit pukul 4.30, 3.30, InsyaAllah kita akan jaga pukul 3.30. Jaga 3.30, bangun pukul 3.30 tu, bangkit pukul 3.30 tu, duduk atas kerusi, atas katil sebelum bangun tu, baca ya mutakabbir, baca Asmaul Husna sikit, baca ya Allah. Kita rasa kita Allah Ta'ala Maha Besar, kita boleh kejutkan kita waktu ini, Masya Allah. Kita bangun, kita beribadat senangnya, kita ketenangan rumah tangga kita ni. Apabila isterinya tenang, suaminya tenang, maknya tenang, kita akan rasa ketenangan dalam sebuah rumah tangga.
Yang tak tenang bila maknya serabut, ayahnya serabut. Bila kita ikut saja apa yang perjalanan kehidupan kita ni, mengikut SOP Allah, insya-Allah kita akan tenang dalam rumah tangga kita. Sedekah setiap mana kata sunat tahajud 2 rakaat, no? Sunat duha setiap pagi. Sunat duha ni kalau kita buat biasa-biasa 2 rakaat dalam bulan Ramadan, bukan kena baca kopi pun pukul 10 dan kita puasa. Kita buat sunat duha ni sampai 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Selagi kita mampu, buat je lah. Kita duduk sembahyang. Kalau kita sebagai orang yang kerja office, orang kerja kerajaan, boleh juga buat solat duha, ambil masa sikit. Lepas tu saat ni kan masa tu ambil bayar balik dengan masa yang kita terlewatkan sikit, kita balik. Sebab kita ambil masa kita nak solat duha. Peluang solat duha ni banyak sangat kan, kerahmatan solat duha ni. Kita akan dimurahkan rezeki kepada kita, dia akan memudahkan segala urusan kita. Ini menu kita yang perlu kita buat dalam bulan Ramadan ini. Yang ke-8, menu kita yang ke-8, sedekah setiap hari minimum RM1. Kita letak dah siap-siap RM30. Kalau kita ni orang tak ada duit, ada pun kupang-kupang sahaja, setiap pagi ambillah kupang pun tak apa, buahlah tin ke mana-mana. Nak sedekah juga bulan Ramadan ni, buah bagi kleng pun tak apa, bunyi kleng kata, tak apalah kleng pun. Sebab kita nak sedekah kita itu masya-Allah akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka Allah. Seperti mana firman Allah sebut kepada kita, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabqal wa may yabqal fa inna ma yabqalu an nafsihi wallahul ghani wa antumul fuqara. Ingat, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu ke jalan Allah. Lalu ada di antara kamu ada yang kedekut. Ada di antara kamu ni yang kedekut. Faminkum may yabqal, ada di antara kamu ni yang kedekut. Wa may yabqal, dan maka barang siapa yang kedekut itu, fa inna ma yabqalu an nafsih, sesungguhnya dia kedekut terhadap dirinya sendiri. Kita bagi rezeki yang ada pada kita tu, mimma razaqnahum yunfiqun, kita nafkahkan sebagian rezeki pada kita tu ada untuk diri kita. Kalau kita bagi sumbangan banyak-banyak pun Allah tetap dah kaya. Di sini disebut wallahul ghani, dan Allah itu kaya. Wa antumul fuqara, kita lah yang sentiasa berhajat kepada Allah. Bila kita sedekah dalam bulan Ramadan, gandaan sedekah kita bagi RM1, ganda RM770, bagi RM100, ganda RM700. Semua gandaan-gandaan ini Allah Ta'ala akan bagi. Maha kaya, maha pengasihnya Allah kepada kita, penyayangnya Allah kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Kita rebutlah peluang ini. Allah sayang sangat kat kita, bagi dengan gandaan-gandaan ini. Jangan kita, duit kita ni, orang perempuan, dan banyak orang kita lah, kalau kita ada barang meh banyak-banyak pun, bila kita mati besok, barang meh tu tak masuk dalam kubur pun. Anak-anak berebut lah. Kali tu aku dengar mak kata, hak ni nak bagi kat aku. Duduk bakar, duduk merongok dah. Kadang-kadang mayat tu tak, jenazah tak keluar lagi dah. Duduk tanya dah, mana barang meh mak? Ya Allah, jadi punca kalau kita tak kita bersedekah. Kalau kita dah ada, kita bersedekah duit yang kita ada, tambah kita tinggal duit banyak kat bank, suami pula duk ada. Bila kita mati, mata dia jangan dia jarang gitu ya, dia teropong dah, mana aku boleh lepas pada ni. Kita jangan, masa kita duk ada duit ni, yang menjadi bekalan untuk kita, duit-duit yang kita ada ni, harta yang kita ada ni adalah yang mana kita bersedekah, yang mana kita infak kepada jalan-jalan Allah, berinfak kepada, terutama dalam bulan Ramadan ini, orang nak buat masjid, orang nak buat surau, orang nak buat benda-benda yang boleh kekal untuk ibadat kepada Allah ni. Kita cari peluang bersedekah. Jangan duit yang banyak dalam bulan Ramadan ni, peluang bersedekah. Jangan kita duk rasa nak cari sedekah ini masa lepas pada ni. Tak, kita cari peluang untuk bersedekah dalam bulan Ramadan ini, kerana kita amat berhajat kepada pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sedekah ini Allah Taala akan dapat
menggandakan pahala kepada kita. Nak cerita satu kisah. Kisah ini suami isteri di zaman Nabi Musa. Mereka ni miskin sangat-sangat. Miskin sangat-sangat. Satu hari mereka berjumpa Nabi Musa, ya Nabi, ya Allah, tolong doalah kat kami ni bagi kaya. Bagi kaya, kami ni miskin sangat-sangat ni. Kami nak bagi kaya lah, kami pun tak ada dah. Nabi Musa berdoa, akhirnya Allah Ta'ala bagi mereka kaya. Setahun saja mereka kaya. Setahun saja mereka kaya. Mereka pun kaya sungguh setahun tu. Kaya melana, orang kata. Orang Kedah kata kaya melana. Bila sebut kaya melana ni, banyaklah harta dia, kaya sungguh. Tapi alhamdulillah, si suami tadi dapat isteri solehah. Bila kaya sangat ni, dia kata pada suami dia, bang, macam itulah bahasa orang Kedah kan. Kita ni harta kita banyak sangat dah. Makan pun dah tak habis dah, banyak sangat. Kita sedekahlah kat orang lain, kita bagi kat orang ni, kita sedekah kat orang ni, kita sedekah kat orang ni. Pakat sedekahlah, dah banyak sangat. Sedekah sana, sedekah sini, sedekah sana, bagi infak sana, infak sini. Akhirnya cukup setahun. Kata dia pun ni kaya setahunnya. Lepas habis setahun ni tak miskin juga, duk kaya macam itulah. Akhirnya turunlah ayat mengatakan, mereka ini Allah Ta'ala buka pintu satu je kepada mereka. Pintu rezeki kat mereka satu je buka. Tapi mereka buka pintu rezeki untuk mereka sendiri. Banyak ruang bagi sedekah sana, sedekah sini, sedekah sini. Allah gandakan dengan apa yang mereka lakukan itu. Mereka mendapat gandaan pahala. Akhirnya mereka menjadi orang yang kaya. Yang kata nak bagi kaya sebulan itu, setahun itu, akhirnya mereka kaya selama-lamanya. Sebab tu untuk kita jadi kaya, kita kena banyak bersedekah. Dalam bulan Ramadan ini banyak kita bersedekah. Kita siap letak RM30 siap-siap pergi masjid bubuh lentung. Kalau tak ada RM30, ada RM10 saja duit kita. Duit shilling semua. Ambillah sehari buah 3 kupang. Insya-Allah Allah bayar bayaran itu kepada kita, insya-Allah nah. Dan seterusnya yang ke-9, pastikan sahur setiap hari. Sahur, lewatkan sahur tu lagi bagus. Kita memang nak sahur setiap hari. Yang ke-10, iktikaf di masjid. Setiap hari walaupun sekadar 10 minit. Bila kita masuk nak pergi solat tarawih, kita niat iktikaf di masjid. Niat iktikaf walaupun 10 minit kita iktikaf di masjid. Semoga ini menu-menu lazat yang ada kepada kita. Yang ke-11, tadarus Al-Quran sambil untuk memahami maksudnya. Bila kita baca Al-Quran, kita bertadarus dengan kawan-kawan. Bila kita nak baca Al-Quran dengan kawan-kawan ni, kita baca yang ada maknanya. Bila kita baca dengan ada maknanya, habis satu juzuk kita tadarus, kita ambil yang mana-mana ayat yang kita rasa boleh membagi kepahaman kepada sahabat-sahabat kita, boleh bagi faham kepada orang yang bersama-sama tadarus dengan kita. Contohnya kita kata nak menasihati kawan-kawan kita ni, kadang-kadang mulut kita ni selupak, kadang-kadang mulut kita ni terlebih cakap, kadang-kadang mulut kita ni macam-macam terkeluar daripada mulut kita. Kita baca satu ayat dalam surah Al-Qaf. Ayat Allah Ta'ala sebut kepada kita, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan kecuali ada di sisinya malaikat raqib dan atid, pengawas dan pencatat, duk catat. Makna kita peringat balik dekat kawan-kawan kita bila kita tadarus. Surah ni surah Qaf. Bila kita nak buat, kalau kita ada Quran besar, contohnya kita nak buat qiyamul lail malam-malam, saya rasa untuk lebih kita zuk atau lebih rasa perasaan kita kerdil dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita buka Al-Quran, kita baca surah Al-Qaf, kita akan lihat bagaimana ayat itu menceritakan keadaan wajah sakratul maut. Bila sakratul maut nak mai kat kita ni, kita akan rasa dia cerita dalam surah Qaf itu, termasuk ayat yang saya baca tadi, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa pun yang keluar daripada mulut kita ni, sepatah perkataan yang perkataan mulut pada kita ni, semua akan ada malaikat yang mencatat, yang mengawas. Jangan bercakap lebih kurang, kita kata tak apalah, tak ada siapa nak tengok. Dalam seorang-seorang kita pun, contohnya ada anak-anak muda, mak dia panggil di dapur tu, "Hei mat, mai sat." Dia dalam bilik seorang-seorang dia, panggil pula dah orang tua ni. Mak dia tak dengar pun, malaikat catat dah.
malaikat akan catat sebab dia telah derhaka kepada mak dia. Tu walaupun duduk seorang-seorang dalam bilik, mak dia kata, "Mak oi, masak kat mak ni. Hang tolong pergi beli garam Ustaz. Gulai mak ni nak masak dah, garam tak ada." Dia kata, orang tua ni tadi kedai tak mau nak beli, seorang-seorang dalam bilik. Tapi walaupun mak dia tak dengar apa yang dia kata itu, malaikat akan catat apa yang dia kata. Akhirnya malaikat catatan itu dia derhaka bercakap kepada ibu dia. Sebab tu Al-Quran ini menjelaskan kepada kita bagaimana untuk kita menjalani kehidupan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, dalam bulan Ramadan ni juga kita boleh untuk menu lazat kita ni, kita boleh ziarah ziarah orang yang kurang bernasib baik. Kita ni pergi contoh, bagi contoh mudah, kita pergilah pasar Ramadan, mailah pak cik naik motor preh kata, naik motor preh Honda Cup, mai preh kata, mai pak cik ni naik motor Honda Cup aja, mai tanyalah ke orang kat bazar Ramadan tu, pegang kuih ni berapa ringgit? Tuan tu kata RM5, tak balik. Pegang hak ni pula berapa ringgit? Hak ni RM3, letak balik. Ada tak kuih hak RM1? Kata pak cik ni, tak ada dah tuan kedai tu, tak ada dah. Kita ada di situ, kita tolonglah beli dekat dia, kita tolong bayar kat dia. Walaupun kita kata kadang-kadang kita kata aku pun tak ada duit, tak apa, kita tolong bayar kat dia. Walaupun kita rasa tak terbalui kita nak bayar, kita bayar dekat dia, itu adalah sebagai tanda simpati kita kepada orang yang kurang bernasib baik. Kadang-kadang ada orang teringin nak makan tapi tak ada duit nak beli, tengok saja. Kalau kita tengok ada orang yang macam tu, kita boleh nampak ni dia teringin nak benda tu, kita boleh tahu macam mana dia teringin nak benda tu. Tapi kita rasa kita ada sikit, cuba kita belanjakan, kita ziarah, kita bagi. Kalau kita berada di pasar Ramadan contoh, ataupun kita dapat tahu pula kata orang ni dia ada masalah kewangan dalam kampung kita ke, masalah apa-apa ke, kita pergi ziarah orang ni, bagi sumbangan kepada orang yang tidak bernasib baik. Yang ke-13, untuk jaga menu lazat kita ni, kurangkan ziarah ke bazar-bazar Ramadan. Kita ni mai dah, kat mana ada pasar Ramadan kita pergi cari tak kira. Kalau 5 km pun pergi cari lagi pasar Ramadan. Tengok pasar Ramadan tu, ada ayat warna merah, dia gantung merah. Ada ayat warna hijau, dia beli hak hijau. Ada ayat warna kuning, dia beli hak kuning. Ada hak warna oranye, dia beli hak warna oranye. Warna apa ada ayat semua dia beli. Kita ni bila kita puasa, kita lapar, semua sedap. Orang tua-tua kata dulu, kalau ambil selipar Jepun tu, hirai-hirai celup tepung pun dia sedap. Orang tua-tua kata kita ni, kalau bulan Ramadan ni semua sedap. Tapi bulan Ramadan ini adalah kurangkan ziarah bazar Ramadan. Nanti mereka kata, lah ustazah kempen pula tak bagi pergi bazar Ramadan. Boleh lah nak pergi, bukan tak bagi pergi, boleh pergi. Tapi nak beli tu belilah batuk padan, tak payahlah. Kalau 30 hari menu kita hari ni beli martabak, sudah, esok beli hal lain pula. Jangan tiap-tiap hari martabak, lepas tu cucuk udang, lepas tu cucuk buah Melaka, semua kita beli. Kita kurangkan beli, kurangkan ziarah pasar bazar-bazar Ramadan. Kerana bazar-bazar Ramadan ini kadang-kadang saya pernah ada juga beli dulu. Masa kita nak beli tu, kita tengok buah Melaka. Kita kan suka makan buah Melaka. Saya ni suka makan buah Melaka. Bila nak beli buah Melaka tu, tengok sedap lah buah Melaka. Sebab buah Melaka ni dia bukan susah nak buat pun, tapi kadang-kadang tak ada nak buat. Lepas tu pergi tengok di bazar ada buah Melaka, kita pun belilah buah Melaka. Dalam duk beli buah Melaka tu, dalam diri kita ni bila beli buah Melaka, bila kita tokok dia tu, kecil ayat gula tu, itulah paling sedap makan. Itu buah Melaka. Kalau tak keluar ayat gula tu, tak sedap lah buah Melaka. Lepas tu beli, tokok liat tepung ya, buah Melaka apa tak ada gula. Saya nak pesan kat orang yang berniaga kat bazar Ramadan ni, kadang-kadang bukan salah orang berniaga kat bazar Ramadan. Orang lain malah letak kuih dekat dia, bukan dia yang buat. Orang lain yang buat, dia ambil kuih orang. Kalau siapa yang dengar, kalau kita nak buat berniaga pun, biarlah berniaga dengan penuh ketulusan hati kita. Masak dengan hati, masak dengan kasih sayang. Ni baru ni viral, orang makan apa? Ikan yang ada ulat. Saya kata, ya
Ya Allah, tak gamak nak makan dah, kita boleh jual ikan yang ada ulat. Kalau ikan yang ada ulat ni kita biasa masak ni, ikan ni dia goreng, dia tak waktu dua kan mai renga mai buat renga, lepas tu esok ni dia tak tengok, dia akan jadi ulat. Makna kata dia menggunakan ikan yang bukan fresh, ikan yang lama. Jangan, rezeki yang kita dapat juga tak berkat. Kalau kita menega, orang yang makan tu duduk kata pula, mampu daripada menega, aku tak halal rezeki kita tak berkat. Baru kita nak menega benda yang halal, benda menega yang boleh orang makan seronok, esok orang ulang pergi beli lagi, tu baru bagus. Ni orang menega sekali, orang akan cap, gerai tu jangan pi dah, aku beli kat dia kemarin, kat dia lah aku beli kemarin, dia jual ikan penuh ulat. Masya Allah, akan merugikan rezeki kita. Makna kita harap kita bila kita menega ni, kita menega dengan penuh kasih sayang, masak dengan penuh kasih sayang. Macam mana kita nak makan? Jadi orang pergi bazar Ramadan pun nak beli, dan awal tu kita ke bazar Ramadan pun nak beli sikit-sikit aja, nak menziarahi, membantu peniaga-peniaga kita boleh. Tapi jangan tiap-tiap hari tak masak apa dah kat rumah. Bang, tak payah bang, kita pergi bazar Ramadan je lah. Dah lah duit kau tak ada kau nak perhabis ke Ramadan. Ke bulan Ramadan ni lah patutnya kita berjimat. Sebab kita makan sehari 2 kali je. Tapi bulan Ramadan kadang-kadang kita nampak kita lebih belanja lebih pada bulan lain. Kadang-kadang kita beli banyak. Yang makan tong sampah, bukan yang makan tu kita. Kita ni buka puasa dianjurkan bila nak buka puasa sebiji buah tamar. Makan sebiji ataupun 3 biji ataupun 5 biji. Sebiji buah tamar, seteguk air, rasa dah kenyang dah. Hak nampak hak sedap tadi ni, Allah. Tak kira siapa lah nak makan, kita habis sembahyang tarawih, balik tarawih tu letih dah, tidur. Siapa tak makan, sok tak makan dah. Akhirnya benda tu membazir, dia akan masuk dalam tong sampah sahaja. Jadi jangan kita jadi macam tu. Yang ke-14, pilih makanan menu sunnah sebagai menu harian kita. Menu sunnah dulu. Nak buka puasa dengan ada dulu buka puasa ni dengan kurma dulu, dengan buah tamar dulu, insya-Allah. Yang 15, elakkan membeli makanan dari tangan-tangan orang yang fasik. Belilah dari penjual yang patuh syariah dari segi penampilannya. Nak pergi beli barang ni, tengoklah orang tu. Tengok orang yang kalau orang perempuan, tengoklah yang dia pakai tudung comel-comel sikit kan, dia masak. Kalau tak pakai tudung menega ni, kita risau juga, takut rambut dia luruh ni dalam makanan. Lain kita balik-balik cedok nak makan kat rumah, dah lapak tengok-tengok berjela naik bertali yang naik, Allah tak pakai tudung. Jadi makna kita nak beli tu kita pastikan makanan kita nak beli tu bersih. Sebab kita nak jamu anak-anak kita, anak suami kita makan, kita nak menu yang kita makan tu bersih. Menu yang kita nak makan itu menu yang dimasak oleh tangan yang bersih. Itu kita elakkan memberi makanan daripada tangan-tangan yang tak bersih. 16, kita jauhkan aktiviti yang lara. Dalam bulan Ramadan ni banyak suruh berzikir. Kalau kita nak berzikir, kalau lain pada bulan Ramadan kita berzikir selawat 100 kali. Dalam bulan Ramadan kita iltizam, kita nak selawat 300 kali, nak selawat 300 kali, nak istighfar 300 kali, nak tahlil, nak kata la ilaha illallah 1000 kali. Tak sempat pun kita nak mengata benda-benda lain, tak sempat pun kita nak cakap benda yang lain. Kita nak baca Al-Quran setiap hari, kita nak baca, tak sempat kita nak buat benda-benda yang lara. Ni kita kata dah tak kena masak tengah hari, buka TV, tengok TV, tak kira satu filem ke satu filem. Jangan kita masuk kalangan orang yang lara. Itu termasuk kena jauhkan daripada aktiviti yang lara, termasuk menu lazat kita dalam bulan Ramadan. Yang ke-17, kita banyaklah berzikir, zikir, banyakkan berdoa dalam bulan Ramadan ni, banyak berdoa. Kalau kita ada masalah rumah tangga ke apa ke, angkat tangan, tak payah cerita ke orang, cerita ke Allah. Ya Allah, suami aku ni cengih sangat, ya Allah, minta doa ke Allah, suami aku ni cengih sangat, cengihlah, cakap sikit pun cerita. Ya Allah, keberkatan bulan Ramadan ni bagi dia lembut sikit hati dia, bagi nampak dia jadi orang yang penyayang sikit, ya Allah. Boleh kita minta ke Allah. Allah yang nak bagi lembut keras ke hati dia. Tu sebab tu saya kata tadi sambil masak tu, ya Latif, bagilah suami aku ni lembut sikit. Suami pula boleh berdoa pula kat isteri, ke Allah Ta'ala, isteri aku ni ya Allah, Rasul, ya Allah, aku cakap sepatah dia jawab 10 patah, ya Allah.
tolonglah jaga, bagi sikit ya Allah, bagi dia rasa sikit. Kita boleh minta doa apa-apa pun. Ya Allah, anak aku ni duduk di jauh-jauh, duduk di universiti sana, aku tak dapat nak melihat anakku yang jauh ni ya Allah. Kau tolonglah bantu aku ya Allah, jaga anak-anak aku ni ya Allah. Mak aku ya Allah, tolong tengok mak aku ya Allah. Angkat tangan kalau mak dah tak ada ayah dah tak ada, angkat tangan berdoa, ampunlah dosa ibu ayah aku ya Allah. Berdoa banyak-banyak dalam bulan Ramadan ni, mintalah apapun, Allah Ta'ala akan makbulkan, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita, insya-Allah. Masya-Allah. Ambil peluang untuk dalam bulan Ramadan. Yang ke-18 adalah kita lazimi bibir kita beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali sehari semalam. Yang ke-19, ajar diri dengan sifat rendah hati kepada Allah. Rendah hati kepada Allah. Ya Allah, Allah bagi puasa ni, syukur Allah bagi aku berpuasa ni. Kadang-kadang kita hidup kita nak banding dengan orang lain. Orang tu kaya, rezeki dia banyak, aku rezeki sikit. Setiap orang ni mesti ada rezeki untuk kita dah. Kita tak payah nak petikaikan, sebab kita, Allah Ta'ala bagi kat kita ni dah cukup untuk kita. Kalau Allah Ta'ala bagi lebih pada yang kita ada, mungkin kita jadi macam lain. Kalau kita kadang-kadang Allah Ta'ala bagi kat kita ni dah cukup banyak, dia senang dah. Kalau Allah Ta'ala bagi kaya lagi, mungkin Allah Ta'ala bagi jadi kita ni orang yang angkuh, orang yang takabur, orang yang tak ingat ke Allah, orang yang kita rasa bangga diri. Tapi Allah bagi setakat yang kita ada ni, kita kata orang yang sentiasa qanaah dengan Allah, orang yang sentiasa rasa cukup. Wal qanaatu bil qalil. Kita akan rasa macam cukup dengan apa yang ada kepada kita, cukuplah dengan, dan kita minta Allah Ta'ala bila bagi kat kita ni, kita hendak menjadi orang yang sentiasa kongsi dengan orang lain. InsyaAllah kita akan cukup, kita akan rasa qanaah dengan apa yang ada. Bila kita rasa qanaah dengan apa yang ada ni, insyaAllah kita tak akan rasa, tak ada sifat iri hati ke orang lain, tak akan rasa sifat asad dengki dengan orang lain. Cukuplah rezeki aku banyak ni Allah Ta'ala bagi. Kalau aku kaya sangat pun lambat juga nak kena hisap dengan Allah Ta'ala besok, nak kena jaga immigration, duk tanya satu ni, harta ni hang mai daripada mana, hang ambil daripada mana, hang pitak tang mana harta hang ni, hang belajar kat mana, semua Allah Ta'ala akan persoalkan apa yang ada. Jadi kita bersifat qanaah, bersifat rendah diri, rasa cukup apa yang ada. Yang ke-20, mudah memohon maaf dan memberi maaf. Terutamanya kita suami isteri, ibu ayah, mohon ibu ayah ni dekat anak-anak ni. Kadang-kadang ada jugalah jadi mak ni terkecil hati dengan anak-anak, angkat tangan takut, ya Allah aku ampun dosa anak-anakku ya Allah, ampun dosa anak-anakku ya Allah, aku tak mau anak aku terlebatkan, aku terkecil hati ini, anak aku berdosa dengan kau ya Allah. Kita ni maafkan anak kita, kita maafkan suami kita maafkan kita, sentiasa saling memaaf orang lain. Nak tidur tu maafkan semua orang dah. Semoga kita mati kalau takdir Allah Ta'ala menjemput. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita ni apabila sampai saja ajal, tak lewat, tak awal 1 minit 1 saat pun kita akan meninggal. Semoga kita meninggal dalam keadaan kita mengampunkan semua orang yang telah melakukan kesilapan dengan kita. Yang ke-21, menjaga dan menghubungkan tali silaturahim. Hak duk berkelahi itu baik baliklah, sebab orang yang Allah Ta'ala tak akan menerima puasa kita ni kalau masih kita ada lagi masih ada berkelahi ataupun tidak menghubungkan tali silaturahim. Yang ke-22, menjaga dan menutup aurat dengan sempurna. Tengok pakaian kita sempurna tak sempurna. Senang aja nak tahu pakaian kita ni sempurna tak sempurna. Kalau kita tengok semayang kita ni, kalau pakai macam ni sah tak? Kalau sah itu sempurna dah pakaian kita. Kadang-kadang kita pakai baju lah terbuka sana terbuka sini. Bila nak semayang kita pandai pakai telekung. Ini kita kena bagi pemahaman yang jelas bagaimana ciri-ciri menutup aurat yang sebenar. Yang ni kena ada satu slot lain, bagaimana pakaian-pakaian yang boleh menutup aurat. Kadang-kadang dia pakai tutup semua dah, ketat pula, nampak semua pula. Duk jalan orang lelaki ni, kalau dia tengok orang perempuan tak ada perasaan, itu something wrong. Kalau orang lelaki tengok orang perempuan tak rasa apa, something wrong. Sebab tu pakaian kita ni kena pakai bagi elok-elok. Sebab orang lelaki bila dia tengok orang perempuan dia mesti ada, sebab negatif dengan positif ni ada satu tarikan dia. Sebab tu kita orang perempuan diwajibkan menutup aurat dan tidak dibenarkan dengan memakai pakaian yang ketat. Mestilah pakaian yang longgar, dan memakai pakaian, kalau pakai tudung tu mestilah labuh paras bawah dada.
Yang ke-23, menjaga lisan, pandangan, pendengaran dan hati dari perkara-perkara yang dilarang. Jaga lidah kita, macam saya sebutkan tadi lah, jangan duk cengih sangat. Dah lapar cengih semua orang. Orang semua lapar bukan dia seorang yang lapar bila puasa. Tak payah duk cakap cengih-cengih. Awak kalau hang cakap darah tu hang kenyang. Tak kenyang walaupun hang cakap darah, awak hang cakap orang tu hang berasa hang dah boleh kenyang perut hang. Tak, kita tak boleh cakap kasar-kasar dengan orang. Kita jaga lidah lisan kita, jaga pandangan lisan kita. Dah 12 puasa, dah mengumpat ke orang lagi, lambat lepas orang lalu je mengumpat. Tak payah, jaga lisan kita. Kita astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Pandangan kita tak payah tengok. Kalau tengok sekali boleh, jangan tengok dah kali kedua. Kalau tertengok kali pertama tu tak apa, jangan sekali lagi tu tengok lagi untuk sengaja nak tengok. Tak boleh tengok pandangan. Jaga pendengaran, tak payah dengar benda-benda umpatan apa-apa yang tak elok. Jaga hati daripada perkara-perkara yang dilarang. Hati-hati ni, hati kita juga kena jaga supaya hati kita ni sentiasa bersih, kerana dekat untuk kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-24, tidak berlebih-lebihan maupun membazir dengan makanan, terutama juga dah berbuka. Amboi, kadang-kadang rasa kali baru dapat duit gaji, baru dapat allowance, dia punya beli makanan penuh meja. Jangan kita mula membazir, jangan berlebih-lebihan dalam makanan juadah yang berbuka. Cukuplah menu-menu yang untuk kita makan berpada dengan untuk orang yang ada dalam rumah tu. Yang ke-25, perbanyakkan amalan-amalan sunat seperti solat sunat rawatib, ambil peluang. Yang ke-26, lazimi sunnah Rasulullah yang ringan tulang dalam urusan rumah tangga, terutamanya suami dan anak-anak lelaki. Saya nak pesan kepada suami-suami, kadang-kadang isteri juga berkejaya, suami juga berkejaya. Sampai rumah masing-masing pukul 4:30. Jangan duk baca surah abang, duk tidur pula si suami. Kita ada anak kecil, pergi dukung anak kecil nu. Suami, isteri nak masak, isteri nak tolong, nak buat goreng ikan, nak goreng nasi. Kadang-kadang tengok isteri tu dukung anak sebelah, goreng sebelah. Kita sebagai suami ambil sunnah Rasulullah, membantu isteri. Membantu isteri, tolong angkat baju di empayan, tolong tengok anak ni, tolong mandi anak-anak, tolong ajak anak-anak amal sembahyang sekali, tolong masa tu ketika itu, kerana kita sama-sama berkejaya mencari rezeki. Kalau isteri duduk di rumah pun jaga anak. Kadang-kadang isteri yang menjadi suri rumah ini adalah isteri yang kerja daripada bangun tidur sampai nak tidur balik. Kalau orang tanya kita kerja apa, tak kerja apa. Suami isteri di rumah tu lah kerja paling banyak. Dia basuh baju, dia sapu-sapu, cleaner pun dia lah, guru pun dia lah, lepas tu driver pun dia lah, semua tukang masak pun dia lah. Semua dia buat. Orang lain buat tempat lain, dia buat seorang di rumah. Masak nasi, lipat baju, basuh baju, sapu sampah, hantar anak sekolah, ambil anak sekolah, jaga baju suami, serika baju suami. Ada orang kata, isteri kerja apa? Tak kerja apa kat rumah, suri rumah. Hak kat rumah itulah kerja yang paling banyak. Bermula daripada bangkit tidur sampai nak tidur balik, tak pernah berhenti. Jangan bagi isteri mogok. Suami-suami, tolong suami-suami saya pesan, tolong isteri kat rumah, ajak anak-anak lelaki tu mula belajar tumbuk cabai, mula belajar tumbuk sambal, mula belajar sikit potong-potong sayur, bantu ibu dan ayah di rumah, insya-Allah. Yang ke-27, lazimi diri kawal untuk tahan marah, didik diri untuk lebih bersabar. Nak marah macam mana pun sabar. Yang ke-28, lazimi lidah dengan bersentiasa bersyukur dan memperbanyakkan syukur kepada Allah. Bersyukur, alhamdulillah kita dapat apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Alhamdulillah dah aku boleh puasa lagi, hari ni boleh puasa dan boleh masak lagi untuk kat rumah ni. Kita bersyukur. Orang suami pun begitulah, bersyukur dapat isteri yang macam ni, isteri yang tak banyak celoteh, isteri yang tak banyak bercakap. Kalau dapat isteri yang banyak bercakap, kita senyap, kita dapat pahala lebih daripada Allah, kerana kita dengar isteri kita beletak. Kita dapat pahala lebih, insya-Allah. Yang ke-29, jaga ikhtilat, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bila kita bekerja dalam satu-satu jabatan, contohnya ada hubungan lelaki dan perempuan, kita jaga hubungan pergaulan di antara lelaki dan perempuan di pejabat ni. Jangan mendatangkan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang ke-30 membayar zakat fitrah dalam waktu yang ditetapkan. Yang ke-31 ikhlaslah hati kerana Allah, hadir Allah dalam hati, berusaha menjalani Ramadan kali ini dengan sebaik mungkin, seolah-olah inilah Ramadan terakhir bagi kita, insya-Allah. Saya rasa itulah 30 menu lazat yang saya sebutkan hari ini. Cuba kita cek balik diri kita, tepuk dada, tanya iman sejauh mana yang telah boleh kita buat dengan apa yang saya pandukan. Saya pun menasihati diri saya, semoga saya juga akan belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi orang yang dapat melazimi menu yang 30 menu yang lazat ini dalam bulan Ramadan. Saya rasa setakat itu untuk tazkirah pada petang ni. Semoga sama-sama kita mengambil manfaat daripada tazkirah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.